السميع العليم عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. جوازم المضارع قال والجوازم 18 وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومهما وإما وأي وإن وما ومن ومهما وإما وأي ومتى وأين وأيانا وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. Masih lagi dalam jawazimul mudhari', itu amal-amal yang menjazamkan fi'il mudhari'. Jadi kita dah sebut dalam pengajaran yang lepas, amal jazam ada terbahagi kepada dua bahagian. Satu bahagian menjazamkan satu fi'il dan satu bahagian menjazamkan dua fi'il. Qismun yajzimu fi'lan wahidan wa qismun yajzimu fi'lain. Dan satu bahagian iaitu yang menjazamkan satu fi'il kita dah sebut dan kita dah bahaskan sebut sedikit, iaitu ada 6 dan sepakat ulama nahwu semuanya adalah huruf. Lam, walamma, wa alam, wa alamma, wala min amri wa du'a, wala min nahi wa du'a. Jadi ada 6 dan ke-6 ni kesemuanya huruf. Dan ke-6 ni hanya menjazamkan satu fi'il. Dan apa yang berbaki menjazamkan dua fi'il. Cuma di antara yang berbaki ni 18 tolak 6 ada lagi 12. Ini 12 ni ini ada berlaku perselisihan. Dalam 12 ni ada yang ulama ittifaq kata dia fi'il, kata dia huruf. Ada yang ittifaq kata isim, dan ada yang dikhilafkan adakah dia isim ataupun fi'il. Adakah isim ataupun huruf. Silap, adakah isim ataupun huruf. Baik. Jadi hari ini mungkin kita ambil beberapa je lah. Beberapa amal yang menjazamkan dua fi'il. Baik. Wa ammal qismu tsani, yang kedua. Tapi kita tukar sikitlah. Sebelum ni nak baca. Seseorang baca pula. Boleh main? Boleh. Tak boleh. jawab syarti wa jazaa'u wa huwa ala arba'ati anwa'. Wa ammal qismu tsani wa huwa ma yajzimu fi'laini. Adapun bahagian yang kedua, wa huwa iaitu ialah bahagian kedua ni ma apa yang menjazamkan dua fi'il. Maksudnya fa huwa ta'alla sawab fa, sebab amma dia jawab dia ada fa huwa ma yajzimu fi'laini. Disebut itu wa huwa. Tengoklah amma kat bawah tu, amma naw'ul awwal fa huwa in. Ya amma jawab dia fa. Ta'alla sawab fa huwa. Allahu a'lam. Fa huwa ma yajzimu fi'laini wa yusamma awwaluhuma, yang 12 yang adawat yang kita nak mengaji ni dia menjazamkan dua fi'il. Dua fi'il lah. Jadi fi'il yang pertama wa yusamma awwaluhuma, dan dinamakan
Yang pertama daripada kedua-dua fi'il tu, fi'il yang pertama dinamakan fi'l syarti. Wa yusamma awwaluhuma fi'l syarti, fi'il syarat. Wa tsaniyuhuma, dan yang kedua, yakni fi'il yang kedua dinamakan jawabus syarti wa jazaa'uhu, jawab syarat dan juga balasan, jawab bagi syarat tersebut, dan juga wa jazaa'uhu, dan juga jaza' ni balasan daripada fi'il yang fi'il syarat. Maksudnya ada fi'il syarat, ada jawab syarat, dan juga ada jaza' dia. Jadi tashbih katnya dah seperti jawab soal. Ada jawab, bila ada soal ada jawab kan. Jadi ini ada syarat, ada dia punya jawab dia, dan ada dia punya jaza' dia. Baik. Fa huwa ala arba'ati sasa. Amal qismu tsani itu jawabnya fahuwa bawah ni. Wa amal qismu tsani fahuwa ala arba'ati anwa'in. Yang tengah-tengah tu dinamakan jumlah mu'taridah. Tengah-tengah tu dinamakan jumlah mu'taridah, sebab tu dia sebut wa huwa. Kalau sekarang ni buku-buku sekarang ni jumlah mu'taridah dia akan buat tanda tu. Tanda garis tu lah. Sekarang ni, kalau dulu ni ada jumlah, ni dia punya jawab kan. Jumlah ni tak habis lagi, tiba-tiba buat datang satu jumlah baru. Lepas tu ni baru jawab kan. Jadi jumlah ni yang duduk di antara dua garisan ni dinamakan jumlah mu'taridah. Mu'taridah. Jumlah tu mu'taridah. Ini untuk cara tulisan sekarang, kitab-kitab moden tulis dia ada tanda-tanda tu lah. Tapi kalau kitab-kitab dulu, macam kitab-kitab pondok yang kulit-kulit kuning lagi tu, tak ada benda-benda ni. Jadi dia dapat kenal daripada kaedah. Orang-orang pondok dia tak suka kitab-kitab yang jenis moden-moden sikit ni. Mereka suka yang lama lagi, setengahnya lah. Mereka nak cari yang style-style boleh buka satu selai tu. Tapi siapa yang boleh baca kitab-kitab macam tu, kitab-kitab macam ni mudah dah. Tapi siapa yang mula tu dengan kitab-kitab macam ni, dia nak berpindah ke sana, dia jadi susah sikit lah. Sebab macam orang yang hidup senang, jadi dia nak suruh hidup susah, dia payah sikit. Tapi orang yang hidup susah, lepas tu dia ada kesenangan sikit, tu dah mudah sangat lah. Jadi belajar-belajar lah tengok-tengok kitab-kitab yang jenis-jenis lama-lama sikit kan. Try baca. Waktu tu kita nak tatbikkan, nak praktikal kaedah-kaedah yang kita mengaji. Wa ammal qismu tsani, tengah-tengah tu jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah kadang-kadang tujuannya nak menerang dulu. Wa ammal qismu tsani, dia tak sebut lagi fa huwa ala arba'ati anwa'. Maka iaitu bahagian yang kedua itu di atas 4 bahagian. Tapi dia tak sampai lagi kat situ, dia dah sebut dah jumlah tengah-tengah tu. Itu dia namakan jumlah yang dilentangkan. Baik. Jadi terbagi kepada 4 bahagian, 4 jenis. An-naw'ul awwal harfun bittifaq. Terbagi kepada 4 ni berdasarkan huruf ke isim. Jadi macam nak sebut tadi lah, ada beberapa alat yang berdasarkan ittifaq kata huruf. Ada sebahagiannya ittifaq kata isim. Ada sebahagiannya khilaf, huruf ke isim, tapi yang asalnya isim. Dan ada satu khilaf juga, huruf ke isim dan yang asalnya adalah huruf. Jadi ada 4. Okey, tengok. Wa amman an-naw'ul awwal harfun bittifaq.
Wan naw'u tsani ismun bittifaq. Wan naw'u tsalis harfun 'ala al-asah. Ada khilaf, ada satu perkataan diperkhilafkan, adakah dia dua perkataan lah. Diperkhilafkan adakah isim ataupun huruf. Jadi yang pendapat yang asah adalah huruf. Wan naw'ur rabi' ismun 'ala al-asah. Khilaf isim ke huruf, yang asahnya adalah isim. Jadi ada empat lah. Macam apa Umain? An-naw'ul awwalu wa huwa wahdahu. Nahu intu dzaka janja. Ba'i harfu syartin yazimu bittifaqil muhaq. Baik. Jawazin al-mudhari. Ma yajibu dan kemudian ada sampailah 6. Kemudian ma yajibu di sini bagi pada dua. Huruf sunhat dengan isim. Huruf ada dua. Satu i, yang kedua i ma. Ada ini gambar aja mari. Taminda adalah ma yazimu fi'lan wahidan lam wa lamma wa lam wa alama wa lam al-amri wal du'a wa la fi'lan wa du'a. Ma yazimu fi'lan wa harfun dengan ismun. Yani huruf ada dua je, i dan juga ilma. Ada pun yang lain semuanya isim. Sini ada khilaf. Ini ada khilaf. Ini ada khilaf. Khilaf isim ke huruf? Yang paling asal huruf. Dia faham? Ijma' ada khilaf isim ataupun huruf. Asahnya disebut dalam ni, dalam syarah ni huruf. Yang ni pun mahma ada khilaf isim ataupun huruf. Jadi kata syarah kita yang paling asah, yang asahnya adalah isim. Asahnya isim. Boleh jadi bila antum buka buku-buku yang lain, boleh jadi antum dapati mahmahnya adalah isim. Jadi tahulah maknanya sebab ada khilaf. Musyar dalam apa ni Qatrun Nada, dia kata ini isim. Ini bukan daripada huruf.
Dia kata ni huruf. Syekh kata ni huruf, bukan isim. Ini boleh kita akan syarah nanti, kita akan ambil yang huruf dulu. Tulis dulu. Anda akan syarahkan yang huruf dulu, isim pertemuan yang akan datang. Ma yajzimu fi'lain, terbagi kepada dua, huruf dan juga isim. Jadi huruf ada dua, in dan juga izma, dan yang berbaki adalah isim. Baik. Jadi akan syarah dulu in dan juga izma. Untuk malam ni lah anda akan syarahkan in dan juga izma. Baik, tapi sebelum anda syarah in dan juga izma tu, kita ulang balik yang ada dua, dia menjazamkan dua fi'il. Yang pertama dinamakan fi'il syarat, dan yang kedua dinamakan jawab syarat dan juga jazam. Kenapa dinamakan fi'il syarat? Jadi syarat ni maksud dia apa pada lughah? Syarat dengan mana alamah, alamat. Dinamakan fi'il syarat sebab fi'il ni jadi alamat adanya jawab syarat. Adanya yang kedua, iaitu jawab kepada syarat. Sebab tu orang tua kita, ulama lah maksudnya, ulama dalam menterjemahkan kita, kalau in jawab dia akan minta nescaya. Jika begini nescaya begini. Maknanya nescaya ni, yang nescaya begini ni dia akan berlaku bila ada fi'il syarat. Jika macam ni, nescaya akan berlakunya macam ni. Jadi yang akan berlaku macam ni berhenti atas adanya fi'il syarat. Sebab tu atas fi'il syarat ni dia jadi alamat adanya yang kedua, adanya jawab syarat. Dan yang kedua ni juga seolah-olah jadi jazab. Jadi jazab apa dia nak sebut? Balasan ataupun apa lagi? Makna jazab sebagai balasan bagi perbuatan yang pertama tadi, fi'il syarat tu. Baik, sebenarnya itu jelas kot. Jadi ada in dan juga izma.
Jadi kita sebut dia menjazamkan dua fi'il. Dan dua fi'il tu disebut dua fi'il kan, dia ada empat keadaan. Dia ada empat keadaan. Keadaan yang pertama, dia kembali guna fi'il syarat dan jawab syarat kedua-duanya fi'il madi. An yakuna madiyaini atau an yakuna mudhari'aini. Ataupun yang ketiga, an yakuna fi'lu syarti madiyan wa jawabuhu mudhari'an, ataupun terbalik. An yakuna fi'lu syarti mudhari'an wa jawabuhu madiyan. Fi'il syarat dan jawab syarat kedua-duanya fi'il mudhari'. Yang ketiga, fi'il syarat, fi'il madi dan jawab syarat fi'il mudhari'. Yang keempat, fi'il syarat fi'il mudhari' dan jawab syarat fi'il madi. Ini nama medal. Ada empat keadaan. Dia menjazamkan 12 ni, dia menjazamkan fi'il, dua fi'il. Dia menjazamkan dua fi'il. Jadi dua fi'il ni, satu fi'il nama dia fi'il syarat, yang kedua nama dia jawab syarat. Jadi fi'il syarat dan jawab syarat ni dia ada empat keadaan. Sama ada kedua-dua sekali fi'il madi. Jadi fi'il syarat, jawab syarat, kedua-dua fi'il madi. Ataupun fi'il syarat, jawab syarat, kedua-dua fi'il mudhari'. Ataupun terbalik, fi'il syarat, fi'il mudhari', jawab syarat fi'il madi. Ataupun fi'il syarat, fi'il madi, jawab syarat fi'il mudhari'. Contoh dalam Quran. Yang pertama, nombor 1, in uttum benar. Ini fi'il syarat, yakni jawab syarat. Dua-dua fi'il madi. Yang kedua, dalam Quran juga, in ta'mudu na'ud. In ta'mudu, ini fi'il mudhari'. Dan yang kedua, ini yang keempat. Tak apalah, yang keempat. Satu dan keempat. Betul ya? Tak ada. In ta'mudu na'ud, ni fi'il mudhari', fi'il syarat, jazam dengan in, jazam dengan azam nun. Na'ud jawab syarat, jazam juga. Ini jawab syarat, jazam dengan sukun. Jazam dengan sukun. Dua. Dan yang ketiga, fi'il syarat, fi'il madi.
fi'il syarat, fi'il madhi, jawab syarat, fi'il mudhari'. Contoh dalam Quran, man kana yuridu harza al-akhirati kita terapa nazid lahu fi akhir man kana man fi'il man isim man isim aja isim syarat kana jawab ini fi'il syarat nazid jawab syarat. Dan yang keempat, fi'il syarat, fi'il mudhari', jawab syarat, fi'il madhi. Ada satu hadis yang disebut man yaqum Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Jawab kan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Baik. Hak ni fi'il, hak ni fi'il mudhari', jawab fi'il madhi. Tapi yang madhi sedikit, nampak sedikit. Fi'il syarat, fi'il mudhari', jawab syarat, fi'il madhi ni sedikit. Sebut dalam syarah macam tu lah, bukan syarah ni lah. Adapun yang tiga ni hanya adalah banyak, tapi yang keempat ni sedikit. Tu fi'il syarat, fi'il mudhari', jawab syarat, fi'il madhi. Ini baik. In ada pertanyaan. Kata in menjazamkan fi'il dua fi'il. Jadi ni tak berlaku apa-apa pun. Hukum kana ghufira, tak ada apa-apa berlaku. Hudna. Jadi kat sini dia apa ni menjazamkan, apa ni jazam pada mahal, jazam pada tempat. Maknanya untuk kita akan kata fi'lun kita akan kata fi'lun madi mabni ala sukun ittisali bi dhamir raf'in mutaharrik ittisali bi dhamir raf'in mutaharrik satu mabni ala sukun di mahalli jasmi, pada tempat jazam. Terus semua nak bagi dalam report tu tengok. Mabni ala sukun di mahalli jasmi, dibina di atas sukun di tempat jazam. Apa maksud di tempat jazam? Tempat dia duduk tempat jazam. Kalau kita tukarkan dengan fi'il mudhari', nescaya fi'il mudhari' itu jazam. Itu maksudnya apa ni, i'rab mahalli. I'rab pada tempat. Sebab dia mabni, dia tak berubah. Jadi i'rab, sebelum ni kita sebut i'rab ada dua. I'rab apa dia ni? Amin. I'rab apa? I'rab dah. I'rab lafzi dengan i'rab takdiri. Ada satu ke i'rab mahalli. Ada soalan tak ni? Ada yang tak faham?
Ha? Siapa? Yang pertama. Kenapa? I'rab mahal. I'rab mahal kita akan i'rab macam ni. I'rab pada tempat. Tempat ni tempat tempat jazam. Sebab dia menjazamkan dua fi'il. Dia menjazamkan fi'il yang pertama yang dinamakan fi'il syarat dan dia menjazamkan fi'il yang kedua yang dinamakan jawab syarat. Tapi fi'il yang datang ni fi'il madhi. Fi'il madhi mabni. Fi'il madhi mabni. Tapi sekarang ni dia tak berubah. Dia tak berubah. Ini tak bagi kesan. Dia tak bagi kesan sebab dia mabni, dia tak berubah lah, ya tak bayar. Semua sekarang ni dia duduk di tempat jazam. Kalau kita tukar dengan fi'il mudhari', nescaya dia akan majzum. Dia akan jadi in utub na'ud contoh. Dia akan jazam. Tapi disebabkan tempat ni yang duduk kat tempat ni fi'il madhi, jadi waktu kita i'rabkan tu kita akan kata mabni 'ala sukun fi mahalli jazmi, pada tempat jazam. Ini maksudnya i'rab mahalli. Faham tak? Benar. Jadi input tu benar. Tidak ubah. Input tu benar. Jadi ada empat keadaan lah. Pada masalah fi'il dan juga jawab syarat tu ada empat keadaan. Terkadang fi'il syarat, fi'il madhi, terkadang fi'il syarat dan jawab syarat kedua-duanya fi'il madhi. Terkadang fi'il dan jawab syarat kedua-duanya fi'il mudhari'. Dan terkadang fi'il syarat, fi'il madhi, jawab syarat fi'il mudhari', atau fi'il syarat, fi'il mudhari', jawab syarat fi'il madhi. Ada empat keadaan. Cuma kalaulah di tempat salah satu tu fi'il yang mabni, maka waktu tu dijazamkan pada tempat. Dijazamkan pada tempat tu maknanya kita kata dalam i'rab dia fi. Kita tak kata fi'lun madhi majzumun. Tak boleh sebab fi'il madhi mabni. Kita akan kata mabniyun fi mahalli jazmi. Dia duduk di tempat jazam. Dia dibina di tempat jazam. Maksudnya kalaulah kita buang fi'il madhi ni ganti dengan fi'il yang lain, fi'il mudhari', nescaya fi'il tu jadi majzum, dijazamkan. Amin, macam sambung. Mana tadi? Ni. Macam amman nahwul awal fahuwa in wahdahu, nahwu in tudakir tanjah. Yajzimu fi'laini. Jazama yajzimu fi'laini. Al-awwalu musyarki was-tsani jawabuhu wa jazaa'uhu. Wasani jawabuhu wa jazaa'uhu. Yang pertama tu adalah fi'il syarat dan yang kedua tu jawab dan juga jaza' dia. Ni cara dia nak ajak cara i'rab dah ni. In harfu syartin jazimun bittifaqin numah tu tak payahlah kalau nak i'rab. Ini dia sebut dalam kitab tadi, nak terangkan sebab dia bahagikan kepada empat tadi. Yajzimu fi'lain. Kalau nak i'rab dia in harfu syartin jazimun yajzimu fi'lain. Al-awwal fi'l syarti wa tsani jawabuhu wa jazaa'uhu. Tudzakir
Jadi tuzakir fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun bi'in. Fi'il syarat dijazamkan dengan sebab in. Jawab syarat dijazamkan pun dengan sebab in. In tu menjazamkan dua sekali. Boleh faham tak? In dia menjazamkan kedua-dua sekali, fi'il syarat dan juga jawab syarat. Cuma perlu kita tahu kat sini, in dia mengubah makna fi'il madhi. Kalau dia masuk ke atas fi'il madhi, dia mengubah makna fi'il madhi kepada mudhari'. Lam dia mengubah makna fi'il mudhari' kepada fi'il madhi. Lam dengan lamma, kita mengaji kan hari tu. Lam dengan lamma bila dia masuk ke atas fi'il mudhari', dia tukarkan makna fi'il mudhari' kepada fi'il madhi. Kita sebut dah sebelum ni. Sebab tu dinamakan harfu nanti lam dengan lamma. Harfu nafiin wa jazmin wa qalbin. Dinamakan harful qalb. Sebab dia mengubah makna fi'il mudhari' kepada fi'il madhi. Tetapi in terbalik. Dia ubah makna fi'il madhi kalau dia masuk atas fi'il madhi kepada fi'il mudhari'. Contoh anda cakap abang dekat apa adnin. In kumta kumtu. In kumta kumtu. Maksud dia apa? In kumta. Kumta kan bangun. Telah bangun. Asalnya kumta kamu telah bangun. Kumtu aku telah bangun. Tapi bila anda cakap in kumta kumtu, yakni jika kamu bangun aku bangun. Makna dia dah ke belum? Dah lagi. Makna dia menunjukkan kepada makna mudhari'. Kalau kamu bangun aku bangun. Itu maksud dia. Ini dia mengubah makna mudhari', makna madhi kepada mudhari'. In tuzakir tanjah. Ini tak apalah, dah apa ni, memang mudhari' dah. Jika kamu mudzakarah, kamu akan nescaya kamu akan berjaya. In kunta kuntu, jika kamu bangun nescaya aku bangun. In tajlis ajlis, jika kamu duduk nescaya aku duduk. Ini satu yang baik. Ada beberapa yang penting juga lah. Ada sedikit syarat pada apa ni, jawab dekat syarat dan juga jawab syarat. Yushtaratu di fi'li syarti an yakuna fi'lan madiyan mutasarrifan mujarradan an-qad. Atau mudhari'an mujarradan min qad wasil wasawfa. Ini syarat pada fi'il syarat. Ini syarat pada fi'il syarat. Boleh lu nak akan jelaskan. Nanti ada juga syarat pada jawab syarat. Dulu. Dua. Satu. Jawab syarti. Syaratkan pada jawab syarat.
Al-fi'lu Shalihan. Al-yakuna syartan. Illa yasluk izalika wajaba iqtiranuhu bil fa'. Syarat jawab syarat, ya. Sudah waktu mau tuh, tanya. Al-qari'atu al-qari'ah wa ma adraka ma al-qari'ah. Fa amma man thaqulat mawazinu fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi ayyati radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Yang anak-anak asqali. Apa dia? Langsung aku bagi perhatiannya enggak? Dua ayat yang berbeza dan kedua-duanya masuk PN, masuk apa ni adat syarat. Masuk adat syarat. Kedua-duanya masuk man. Kedua-duanya masuk man. Baik. Amma masyarakat mawazin qawin wa amma man maka sini faman ya'mal. Jadi dinamakan apa namanya? PN. Bagi PN syarat. Ini jawab syarat. Sebab tu jadi ya roh. Dia punya belakang dia sepatutnya ya ro'a ya roh. Nah, kalau ada domain ya rohu. Jadi alif tidak dah buang dah sebab jazam dengan hazaf alif. Jadi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Niscaya dia akan lihat. Siapa yang buat kebaikan, besar mana pun dia buat, dia akan lihat kebaikan yang dilakukan. Begitu juga orang yang buat kejahatan. Baik, ayat yang kedua. Surah Al-Qari'ah. Wa amma man thaqulat, yang ni dia punya PN syarat PN madi. Yang ni PN syarat PN mudhari'. Jadi dia punya apa ni jazamnya jelaslah pada lafaz. Adapun sini jazamnya pada mahal. Melihat fa amma man thaqulat mawazinu, jawab ini
fahuwa. Ada fa. Sini tak ada fa. Kenapa ada fa ni? Anda nak beritahu ni ya. Sekarang ni yang nak bahaskan sekarang ni. Kenapa ada fa? Ada tempat kita kena bawa datangkan fa. Sebab tu yang orang duk terjemah maka nescaya. Bukan saja-saja terjemah tu ada. Sebab tu baca bahasa Umi dengan baca kitab Jawi, baca kitab Pakoni Jawi lagi sedap. Sebab dia tulis dengan kaedah. Terjemahan daripada kaedah bahasa Arab. Bila baca bahasa Arab lagi syok lah. Mohon inilah yang nak terang ni. Mohon berdatangkan ayat dan perbahasan kita berkenaan dengan masalah ni. Ada tempat-tempat yang kita kena perlu datangkan fa. Sebab tak cukup syarat pada jawab tu. Baik. Sekarang kita nak tengok syarat pada fi'il syarat dulu. Syarat pada fi'il syarat. Yang pertama, kalau fi'il syarat tu fi'il madhi, mestilah fi'il madhi itu an yakuna fi'lan madhiyan mutasarrifan. Mestilah fi'il madhi itu fi'il madhi yang mutasarrif. Apa lawan fi'il madhi mutasarrif? Apa tahu? Lawannya fi'il madhi. Ada orang sebut. Apa dia? Beda. Fi'il madhi apa lawannya? Fi'il mutasarrif lawannya fi'il Asyik? Tak sebut dah. Dia dah tu. Lawannya fi'il jami'. Fi'il mutasarrif ada datang ya'ti minhul madhi wal mudhari' wal amr. Semua ada. Ada pun fi'il jami' tak ada, mudhari' tak ada. Contoh laisa. Laisa boleh jadi isu. Laisa tak ada dia punya apa ni mudhari'. Bisa ni'mah. Ini semua fi'il jami'. Dia tak ada fi'il mudhari'. Amal pun tak ada. Ini dinamakan fi'il jami'. Jadi kalau lah disyaratkan pada fi'il syarat, kalau fi'il itu fi'il madhi, mestilah fi'il madhi itu fi'il madhi yang mutasarrif. Tak boleh in ni'mah, tak ada. In laisa ataupun man laisa, tak ada. Sebab fi'il itu fi'il jami', fi'il madhi yang jami' mesti kena fi'il yang mutasarrif. Itu satu. Maksudnya lawannya jami'. Mujarradan min qad, kosong daripada qad. Tak boleh nak kita buat in qad kuntu, tak boleh macam tu. Salah. Syarat dia tak boleh ada qad. Qad ni kena hapuskan. Itu syarat dia pada kalau fi'il tu fi'il madhi. Fi'il madhi tu mesti fi'il madhi mutasarrif. Lepas tu tak datang qad. Tidak datang qad pada depannya. Tak ada kata qad janasa, in qad janasa ajlis. Satu bahasa sendiri. Syarat dia tak kena. Dan kalau fi'il tu fi'il mudhari', kalau fi'il syarat tu adalah fi'il mudhari', mestilah fi'il mudhari' itu mujarradan min qad, kosong daripada qad. Tak boleh nak buat in qad tajlis. Nak buat in tajlis ajlis, tak apa. Tak boleh kata in qad tajlis ajlis. Macam tu tak boleh, salah. Sebab syaratnya mestilah mujarradan min qad. Wa sawfa wasin wa sawfa. In satajlis ajlis. Ataupun in sawfa tajlis ajlis. Salah. Kalau buat macam tu salah. Syarat fi'il mudhari' itu mestilah
Kosong daripada qad, kosong daripada sin dan kosong daripada sawfa. Baik. Habis itu ni. Ada soalan? Sweety? Syarat pada jawab fi'il syarat. Tak ada soalan nak ke syarat pada jawab syarat. Kata dia yushtaratu fi jawab syarti an yakuna al-fi'lu salihan li an yakuna syartan. Disyaratkan pada jawab syarat disyaratkan pada jawab syarat an yakuna al-fi'lu, fi'il yang nak jadi jawab syarat tu, apa yang nak jadi jawab syarat tu mestilah dia boleh jadi syarat. Mestilah dia boleh jadi fi'il syarat. Faham? Maksudnya faham tak? Tak faham nak ulang? Tak? Faham? Ulang. Okey. Yushtaratu fi jawab syarti, disyaratkan pada jawab syarat an yakuna al-fi'lu, bahwasanya fi'il yang nak jadi jawab syarat tu boleh jadi fi'il syarat. Fi'il yang nak jawab syarat tu kalau kita nak jadikan dia fi'il syarat boleh. Lebih kurang macam tadi lah. Maknanya hak benar-benar ni hak qad, sin, sawfa semua ni mesti tak ada benda-benda tu. Kat jawab syarat pun mesti tak ada qad, mesti tak ada sin, mesti tak ada sawfa. Faham tak? Faham tak? Apa yang nak jadi jawab syarat boleh dijadikan fi'il syarat. Apa yang nak jadi jawab syarat boleh dijadikan fi'il syarat. Maksudnya jawab syarat tu kalau kita nak terbalikkan dia, jadikan jawab syarat, nescaya boleh. Nescaya pun boleh. Itu maksud dia yushtaratu fi jawab syarti an yakuna al-fi'lu salihan li an yakuna syartan. Dia salih, dia boleh jadi syarat. Itu mudah terjemah. Bahasa ia jadi syarat. Baik. Habis itu satu. Mau faham itu? Nak bawah ni. Fa in lam yasluh lidzalika wajib iqtirahu bil fa'. Kalaulah dia kata fa in lam yasluh, kalau tak boleh jawab syarat ni, tak boleh kita nak jadikan fi'il syarat. Contoh buat macam mana? Tadi contoh tentu. Contoh tentu tadi paman sabulan mawazinuhu bahwa fi syai'in radiyah atau paman khafat mawazinuhu bahwa tapi ini contoh yang bukan fi'il. Contoh yang bukan fi'il. Tapi dia tetap tak boleh dijadikan fi'il syarat. Bila sesuatu jawab syarat tu dia tak boleh dijadikan fi'il syarat, maka pada jawab syarat tu dia datangkan fa. Pada jawab syarat tu dia datangkan fa pada jawabnya. Fa huwa fi isyati radiyah. Jumlah ni, jumlah ismiyah tu jawab bagi jawab jumlah ni jadi jawab syarat. Jumlah tu jadi jawab syarat. Ada beberapa tempat. Ismiyatun
Qalariyatu wa bijamidi. Betul? Apa dia? Apa ni? Bab Ismiyatun Qalabiyatun wa bijamidi wa bima wa qad wa la wa bima wa qad bila wa bitta fi ismi. Wa bima wa qad wa bila wa bitta dan fi ismi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ambil padang ya. 7 tempat ni, 7 benda ni dia jadi jawab syarat kena datangkan fa. Tempat yang pertama jumlah ismiyah. Ismiyah ni merujuk kepada, maksudnya adalah jumlah ismiyah. Ismiyah tadi itu adalah jumlah ismiyah. Bila jawab syarat tu jumlah ismiyah, maka kena datangkan apa? Contohnya nak buat in zakarta wa anta najim. Jika kamu bermuzakarah, nescaya kamu akan berjaya. Ini mubtada, ini khabar. Jawab dia jumlah ismiyah. Jawab ni boleh tak kita jadikan dia fi'il syarat? Tak boleh kan? Bila tak boleh kena datangkan fa. Ni faham tak tadi yang nak tulis tadi? Syarat itu. Bila sesuatu jawab syarat tu tak boleh dijadikan fi'il syarat, maka didatangkan fa pada jawab. Ini contoh ismiyah. Yang kedua tolak dia, fi'il tolak. Contoh apa-apa yang madalla ala tolak, apa yang menunjuk atas tolak, tuntutan, istifham, amar, nahi, semua tu menunjukkan atas tolak. Contoh ayat inja'a ja'aka dhaifun fa'akrimhu. Apabila tetamu maka sempurna fa'akrimhu, maka muliakan dia. Ni tolak ni. Tolak ni tak boleh jadi fi'il syarat. Jadi didatangkan fa pada jawab dia. Contoh lagi, in nama alaikan nama fala tusaddiqhu. Fala tusaddiqhu. La nahi, jangan. Nama ni mengandung nombor. Bila mengandung nombor tu mengandung nombor kepada kamu, maka janganlah kamu membenarkan dia. Fala tusaddiqhu. Contoh adalah istifham fa'in ja'al mau'id fahal, ada fahal tadhhabu ma'i. Dengan kemarin
wa bijamidi. Fi'il jamid. Fi'il jamid. Ana barakat Nabil. In sahaka Umairah. Tanya mampu. Bah. In sahakta Umairah fa ni'mar rajul. Jika kamu bersahabat dengan Umair, maka fa ni'mar rajul huwa. Jadi ni'mah fa'il jamid. Fa'il jamid dia bukan fa'il mutasarrif. Fa'il jamid dia tak jadi fa'il syarat mutasarrif. Maka dia jawab kita kata apa? Tentu. Ma in ta'adda alaika al-mujrim kama huwa bidarrin alaika. Betul tak? Tidak ada. Ini kayaknya mudarat. Ini jawab. Kama huwa. Tidaklah dia tu memberi mudarat kat kamu. Dan ini ada ma. Dia punya jawab ada ma. Jawab ada kuat. Dia faham? Minta ajar ada kalau ini faham wa bidar bidar. Kalau ada orang jahatlah menjadi ini buat apa-apa melampau ke atas kamu, maka dia tak dapat berdoa kepada kamu. Kecuali illa wa ma wa bidar illa Lepas tu wafat, wamilan, wabitanfis. Sama lah. In zakarta fasatanja.
in zakarta fa sa tanda. Fasatan. Sebab syarat dia kat sini apa dia? Fi'il mudhari' mestilah mujarradan min qad wa sawfa. Nak jadi fi'il syarat. Kan? Maknanya dekat sini jawab syarat mestilah yang boleh dibuat fi'il syarat. Tapi sekarang jawab syarat ni boleh buat fi'il syarat lah. Tak boleh sebab ada si tak cukup syarat. Jadi bila dia jawab syarat, kita kena datangkan fa. In zakarta fasatan jah. Tapi waktu ni dia tidak lagi menjazamkan. Fasatan jah, bukan fasatan jah. In zakarta fasatan jah. Dah tak faham? Ha? Kau nak lama sikit ni. Dia masuk penting. Tak ada lah ni habis dah. Ikutkan apa ni in dalam ni habis dah. Dah tak faham? Ada tu boleh buat kat sini kan. Buatlah dan apa dia. Ha? Kategori mana? Fasa tanjah. Kategori maksudnya fasa tanjah ni kan kita dah sebut dah. Jawab syarat mestilah boleh dijadikan jawab syarat. Boleh dijadikan fi'il syarat. Syarat pada jawab syarat mestilah jawab syarat tu boleh dijadikan fi'il syarat. Tapi kalau jawab syarat tu tak boleh dijadikan fi'il syarat, waktu tu kita kena datangkan fa. Mana? Yang ni ya, tak mati okey. Yang ni sebenarnya jumlahnya dalam jumlah ismiyah. Yang ni jadi khabar bagi mubtada' mahzuf. Dia khabar di mubtada'in mahzuf. Sebenarnya fa anta tanjah. Dia sebenarnya jadi khabar bagi mubtada' yang mahzuf. Jumlah tu jadi jawab syarat. Fasa tanjah. Fasa tanjah. Kita lihat. Lan pun boleh juga. In manasta falan tanjah. Malasa tu apa wazan Melayu. Bawa ni dia. Itu boleh. Waktu tu dan dia menasabkanlah, tapi mahal dia tu tempat dia pada tempat jazam. Baik, habis. Ada yang tak faham tak situ? Kat situ syarat tu. Okey, payah sikit kot. Dia tak ada dalam ni. Kena sebut jugalah. Sebab tu nak ambil dua je hari ni. In dengan idmah. In dengan idmah. Jadi sama lah, bukan benda ni pada in saja. Man pun sama juga. Sebab faman sakulat mawazinuhu fahuwa. Itu jumlah ismiyah. Fahuwa fi aisyati radiyah. Fahuwa fi aisyati radiyah. Khabarnya jadi jumlah tu jadi jawab syarat. Dia bukan tertentu pada in sahaja. Ma ta'man fasatara. Contoh, ma ta'man apa yang berubah, maka fasatara ada sin. Jadi kena datangkan fa. Fasatara ma mintahu fil akhirah. Contoh. Jadi waktu baca Quran tu boleh lihat, tengok ada in, ada ma, ada mahma, semua. Contoh ayat Quran, mahma
ta'sina bihi min ayati litasharana. Betul? Biha, betul? Ayat dia punya jawab dia. Fama nahnu laka bimu'minin. Fa, ma, ada ma tu, ada fa. Fama nahnu laka bimu'minin. Baik, habis ra'in. Satu. Cuma yang ni memang kita bahaskan kat in, tapi bukan tertentu dengan in. Satu lagi izma. Izma kat muka surat sebelah. Satu lagi izma. Dia bagi qaulu syair. Izma ni pun makna dia lebih kurang dengan in dah juga. Wa innaka idma ta'ti ma anta amiru bihi tulfi man iyyahu da'ru atiya. Wa innaka, sesungguhnya kamu, idma, jika, kita terjemah jika kamu datangkan, ta'ti ma anta am, datangkan apa yang kamu suruh. Dan kalau kamu buat apa yang kamu suruh, apa yang kamu cakap, bihi, apa yang kamu suruh dengannya, tulfi dengan makna tajid. Tulfi dengan makna tajid. Alfa yul fi dengan makna tajid. Tulfi dengan makna tajid. Nescaya, tu dia apa dah hazah dah huruf in lah, jazam dengan harf huruf in lah. Tajid, nescaya kamu akan dapati man iyyahu da'muru atiya, nescaya kamu akan dapati orang yang kamu suruh tu atiya, ai datangkan apa yang kamu suruh. Maksudnya kalau kamu buat apa yang kamu suruh, nescaya kamu akan dapati orang yang kamu suruh pun buat apa yang disuruh. Dan in samalah macam in juga. Dan dia pun menjazamkan dua fa'il, dan idma adalah huruf alal asah. Allahu a'lam. Cukup dua tu. Ada soalan? Sepertilah baik tu ismiyatun talabiyatun wa bijamidi wa bima wa qad wa bilan wa bitanfisi. Itu dia 7 dalam satu bait, dikumpulkan 7 tempat yang perlu didatangkan fa. 7 tempat jadi jawab syarat yang perlu didatangkan dengan fa. Soalan? Soalan? Kalau tak ada soalan, kita tutup dan kita baca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.